dan sebagainya, ada beberapa orang ahli parlimen telah pun secara terang, macam Datuk Seri Nazir Aziz, Datuk Seri Najib, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, Yang Berhormat Mulia Tengku Adnan, mereka ni sudah pun menyatakan bahawa mereka sudah tidak menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mantap. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Okay. Ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini ramai penyokong-penyokong PN dan cyber trooper PN menyatakan bahawa dalam sidang bahas Belanjawan 2021 yang dibahaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib hari ini lebih kepada ingin memberikan tekanan politik kepada Perdana Menteri dan orang kata mendahaka kepada titah tuanku. Okey. Pertama sekali saya nak beritahu bahawa ini tidak ada kaitan dengan tekanan politik dan juga tidak ada kaitan dengan sebarang bentuk pendahakaan. Pertama, tuan-tuan perlu faham bahawa di bawah perkara 100 Perlembagaan Persekutuan, memang setiap tahun undang-undang perbekalan ini ataupun bajet ini akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan, dan ianya pertamanya akan dibahaskan oleh Ketua Pembangkang diikuti dengan pengurusi BNBBC ataupun pengurusi backbenchers kerajaan, dan akan dibahaskan oleh kedua-dua belah pihak. Ini kena faham. Dan ramai rakyat perlu sedar bahawa parlimen ini ialah sebuah badan legislatif. Dia sebuah badan yang dipertanggungjawabkan untuk menggubal undang-undang, dan ahli parlimen adalah merupakan penggubal undang-undang. Dan mereka juga ahli-ahli parlimen yang dilantik di bawah perkara 47 Perlembagaan Persekutuan ini, mereka bertanggungjawab untuk membuat penilaian yang sebaik mungkin bagi memastikan bahawa apa yang nak diluluskan itu menepati kehendak dan keperluan rakyat, dan dalam masa yang sama menjaga apa yang terkandung di dalam Perlembagaan Malaysia. Jadi tidak ada istilah bahawa sekiranya kita tidak bersetuju dengan belanjawan ini, maka ianya bermakna kita memberikan tekanan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, ataupun kita seolah-olah seperti mendahaka kepada kebawah duli tuanku. Tak ada. Tak ada. Ini kena faham. Setiap ahli parlimen yang dilantik di bawah perkara 47 Perlembagaan Persekutuan, mereka ini, saudara, bertanggungjawab untuk meneliti terlebih dahulu apa yang ingin diluluskan. Kena pastikan bahawa apa yang diluluskan itu demi kebaikan semua pihak, khususnya rakyat, dan ianya tidak mendatangkan kemudaratan kepada negara. Ini kena penting. Ini yang penting sekali yang ramai tak faham. Dalam keadaan COVID ni, kita kena faham konteks kenyataan yang dikeluarkan oleh Pengelola Bijaya. Pengelola Bijaya mengeluarkan satu kenyataan yang meminta yang menasihati. Menasihati ini bukan titah tuanku. Ini kalau kena faham. Kalau tuanku mengeluarkan titah mengarahkan supaya ahli parlimen mengundi bajet, yang ini nak kena faham bahawa ini tidak akan berlaku, kerana yang di-Pertuan Agong kita seorang yang bijaksana, dia faham prinsip raja berperlembagaan. Baginda tidak akan sekali-sekali mencampuri urusan ahli parlimen. Ahli parlimen adalah badan legislatif, dan tuanku di dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan konsep
raja berperlembagaan, dia ada konsep separation of power ataupun pemisahan kuasa. Tuanku jalankan kerja sebagai pemerintah, ahli-ahli parlimen menjalankan tugasnya sebagai penggubal undang-undang. Begitu juga dengan kaki tangan kerajaan menjalankan tugas dia sebagai pelaksana segala apa yang diputuskan oleh jemaah menteri. Dan kena faham juga, ada juga sepatutnya separation of power dengan jabatan peguam negara, begitu juga dengan jabatan kehakiman. Tak boleh ahli politik campur tangan dalam urusan badan kehakiman seperti mana yang Muhyiddin Mahathir buat. Tak boleh ahli politik campur tangan dalam urusan jabatan peguam negara dan macam-macam. Ini kena faham. Ini kena faham dengan semasak-masaknya. Jadi kenapa ada nasihat supaya ahli parlimen memberikan sokongan kepada belanjawan 2021, kerana kita hari ini berhadapan dengan COVID-19. Okey, kenapa istana menasihatkan ahli parlimen supaya memberikan sokongan? Bukannya suruh sokong membuta tuli. Ni kena faham. Dia nak cuba elakkan daripada berlakunya penolakan belanjawan. Kenapa dia nak elakkan daripada berlakunya penolakan belanjawan? Kerana sekiranya belanjawan ditolak, maka ia adalah isyarat bahawa Perdana Menteri Malaysia sudah pun kehilangan majoriti di parlimen. Benar juga ya. Memang dah hilang pun Muhyiddin ni. Dah tak ada majoriti dah tuan-tuan. Kan? Mana taknya dulu dia nak diangkat menjadi Perdana Menteri pun hanya dengan apa yang dipanggil sebagai pengakuan ketua-ketua parti bahawa ada 114 orang ahli parlimen menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Kan? Lepas dia nyaya, lepas dia berikan tekanan, lepas dia bully UMNO dan sebagainya, ada beberapa orang ahli parlimen telah pun secara terang, macam Datuk Seri Nazir Aziz, Datuk Seri Najib, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, Yang Berhormat Mulia Tengku Adnan, mereka ni sudah pun menyatakan bahawa mereka sudah tidak menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi memang hakikat dia Tan Sri Muhyiddin tidak ada sokongan. Itu sebab tuan-tuan, bagi mengelakkan ketiadaan majoriti Tan Sri Muhyiddin itu disahkan ketika berlakunya pengundian di parlimen berhubung bajet ini, maka dinasihatkan terimalah belanjawan itu. Ini kena faham. Kenapa dinasihatkan terima? Kerana hari ini kita berhadapan dengan COVID. Kalau tak COVID, maka bila belanjawan tidak boleh diluluskan, pertama sekali gaji-gaji kaki tangan awam untuk tahun depan kita tak boleh bayar. Ini kena faham. Dan yang kedua, kita tak boleh berbelanja untuk tahun hadapan. Dan kalaulah berlakunya penolakan belanjawan, maka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kalau dia ada maruah, dia kena letak jawatan. Dan biasanya dia akan meminta supaya orang lain mengambil alih. Dan dalam keadaan hari ini, di kalangan pimpinan Perikatan Nasional ni sudah pasti tidak ada sesiapa yang boleh mendapat lebih daripada 112 undi ataupun sokongan ahli parlimen, maka mungkin akan berlakunya pembubaran parlimen supaya dibolehkan pilihan raya. Yang ini yang mungkin dibimbangi oleh pihak istana, kerana bimbang kalau diadakan pilihan raya selepas belanjawan ini ditolak, maka apa yang berlaku di Sabah akan berlaku di seluruh negara, tuan-tuan. Iaitu pilihan raya itu akan menjadi katalis kepada penyebaran wabak COVID-19 dan akan menyebabkan keadaan negara ini, kita punya keadaan peningkatan mangsa COVID-19 ini, mereka yang ditest positif
akan meningkat secara mendadak. Yang ini yang cuba dielakkan oleh pihak istana. Namun istana tak adalah cakap supaya ahli parlimen kita minta supaya memberikan undi kepada belanjawan ini menyokong secara buta tuli. Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Dan kenapa Datuk Seri Najib sebagai pengurusi BNBBC, kena faham ni tuan-tuan, sebelum dia nak berucap ini, dia kena bincang dengan 23 ahli BNBBC. Ni tuan-tuan kena faham lagi. BN ada 43 ahli parlimen. Okey? Ada 43 ahli parlimen. Di kalangan 43 orang ahli parlimen ini, ada lebih kurang 20 orang yang memegang jawatan menteri dan timbalan menteri. Kemudian ada 23 orang yang bukan menteri dan timbalan menteri. Mereka dipanggil backbenchers. Okey, backbenchers ni Datuk Seri Najib lah pengurusi dia. Okey. Jadi kalau backbenchers ini memberikan sokongan dengan syarat. Pertama, mesti diberikan moratorium secara automatik. Maknanya kerajaan Muhyiddin ni, kerajaan yang sudah tidak ada majoriti, dan kerajaan yang diangkat dengan hanya 2 kelebihan majoriti, dia kena fikir 10 kali kalau dia tidak mahu mendengar kata-kata dan permintaan daripada pengurusi backbencher Barisan Nasional. Kena ingat 23 orang ni bukan kecil-kecil anak, tuan-tuan. 23 orang ni, kalau misalnya Muhyiddin tak mau bagi moratorium automatik, dia orang ni tak mengundi, maka bungkuslah Muhyiddin, tuan-tuan. Pertama. Kedua, apa yang dipinta? Sebenarnya Datuk Seri Najib dia bentang panjang, tapi saya ringkaskan 2 perkara utama yang dipinta. Kedua, kita minta supaya kerajaan membenarkan pencarum mengeluarkan duit mereka sendiri daripada caruman KWSP akaun 1 maksimum RM10,000. Dan Datuk Seri Najib pun beritahu bahawa bukan semua RM10,000 ni akan dikeluarkan. Bukan semua orang ada duit yang banyak di dalam KWSP. Kalau semua keluar RM10,000, maka nilainya mungkin boleh pergi kepada 40 lebih bilion ringgit. Tetapi dianggarkan ada yang mungkin keluar RM5,000 saja, mungkin ada yang keluar RM6,000, mungkin ada yang keluar RM2,000, mungkin ada yang keluar RM3,000, terpulang kepada keperluan masing-masing. Kalau mereka mungkin kaki tangan kerajaan tidak terlalu terkesan, tidak terlalu terkesan, mungkin tuan-tuan, mereka tidak memerlukan. Tapi nak kata kaki tangan kerajaan tak terkesan sangat pun tak betul. Betul mereka gaji jalan, tapi kadang-kadang ni kerajaan kita ni mahalul ni sikit kan, tuan-tuan. Contohnya lah, dia suruh ibu bapa kaki tangan kerajaan ni pergi kerja, kan? Tetapi dia arahkan semua tadika tutup. So kaki tangan kerajaan ni nak hantar anak-anak dia ni kat siapa? Tuan-tuan, nak ambil pembantu rumah dalam keadaan sekarang ni, saudara, sebelum Covid pun menelan belanja, ada yang sampai berbelas ribu ringgit untuk mengambil pembantu rumah. Jadi tiba-tiba kerajaan membuat peraturan-peraturan yang double standard. Dia tak selari dengan apa yang mereka perintahkan. Contohnya, diarahkan kaki tangan kerajaan pergi bekerja macam biasa, tetapi dia arahkan supaya semua tadika-tadika dan taska dihentikan beroperasi. Mantap. Kalau yang universiti patah balik pun dah susah juga, tuan-tuan. Dah sampai ke universiti kena suruh patah balik. Pening juga kepala dia orang. Tetapi lebih pening kepada ibu bapa, tak kira lah kaki tangan kerajaan ke kaki tangan swasta ke, yang terpaksa berhadapan dengan keadaan mereka tak boleh letak anak dia di tadika ataupun nursery. Jadi mereka ni perlukan duit tak, tuan-tuan? Mereka tetap perlukan duit. Mereka kena cari pembantu rumah, kena hire pembantu rumah, atau setidak-tidaknya memikirkan macam mana nak menghantar anak mereka pergi
diletakkan di di rumah kedua ibu bapa ke, ataupun apa juga kaedah. Maknanya manusia memerlukan wang ini saudara dengan pelbagai sebab, kan? Jadi kita UMNO meminta, begitu juga dengan BNBBC, Backbenchers BN, memutuskan bahawa mereka akan menyokong belanjawan ini dengan syarat dua perkara utama ni dipindah. Satu moratorium, satu lagi KWSP. Adalah benda-benda lain yang disebut oleh Datuk Seri Najib, tapi saya rasa ini antara yang utama, selain daripada Datuk Seri Najib meminta supaya bantuan diberikan kepada orang Sabah. Sebab orang Sabah ni tuan-tuan sudah kena PKP-B, ada yang PKP-D, yang tak makan pun ada. Kenapa bantuan yang RM1,000 yang dicadangkan tu tak diberikan lagi? Yang itu antara benda-benda yang dibangkitkan. Okey. Saudara. Jadi bagi saya, nak kata ini tekanan politik, ini tak boleh dianggap sebagai tekanan politik. Kerana sebagai ahli parlimen yang diangkat melalui proses pilihan raya di bawah perkara 47 ni tuan-tuan, maka tanggungjawab ahli parlimen ialah menyuarakan kehendak rakyat. Jadi apa yang dibuat oleh Datuk Seri Najib, dibuat oleh BNBBC adalah merupakan mengangkat suara rakyat ke perhatian Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri ni tak cerdik dan bodoh, maka dia teruskan keangkuhan dia tidak menerima ataupun tidak menunaikan apa yang dipohon oleh BNBBC ini, maka bersiap sedialah dia untuk mengosongkan pejabat dia. Menteri-menteri yang lain pun banyak dah kosongkan, kan? Saya dengar cerita Hisham pun dah kosongkan pejabat dia, Hamzah Zainuddin pun dah kosongkan pejabat dia, banyak fail dah dihantar ke Publika, kan? Memang dah patutlah dia kosongkan. Cuma kita tunggu Muhyiddin kosongkan pula bangunan Perdana Putra. Itu patut dia dah buat awal lah, tanda-tanda tu dah ada. Itu je. Ini bukan tekanan politik. Saya nak beritahu, bila mana dia mengkhianati sahabat-sahabat dia dalam Pakatan Harapan, dia bentuk kerajaan bersama UMNO, kan? Dia sendiri, Muhyiddin sendiri, membentuk kerajaan yang hanya ada majoriti lebih 2 kursi. Minimum 12 kursi atau 12, dia ada 114. Maka sebenarnya dia sendiri meletakkan dirinya di dalam tekanan. Tak ada orang lain meletakkan diri dalam tekanan. Sebab apa? Sebab kerajaan yang bodoh je membentuk kerajaan dengan hanya majoriti 2 kursi. Kerana Perdana Menteri yang menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan yang majoriti 2 butir ni tuan-tuan, dia kena penuhi kehendak kesemua ahli parlimen dia. Kalau ahli parlimen kecil hati, kau bungkus. Jadi ini bukan tekanan politik. Ini bukan tekanan politik. Sebenarnya pengurusi BNBBC dan ahli-ahli parlimen BBC Backbenchers Club Barisan Nasional menyuarakan kehendak rakyat. Takkanlah Muhyiddin tak boleh fikir. Itulah apa yang rakyat minta daripada mula COVID kedua ni sampailah sekarang. Itulah hari-hari bermain di bibir rakyat. Jadi bukan satu tekanan dan bukan satu penderhakaan. Dan kita nak beritahu, apa yang dibuat oleh Datuk Seri Najib dan juga rakan-rakan BNBBC ini adalah selaras dengan apa yang terkandung di dalam perlembagaan negara. Mereka menjalankan tanggungjawab mereka bersesuaian dengan konsep raja berperlembagaan yang ada di dalam negara ni. Jadi tak perlu bimbang, tak perlu bimbang. Dan kena faham juga sebelum Datuk Seri Najib nak buat keputusan, sebelum ahli parlimen Barisan Nasional nak buat keputusan sebelum 15 hari bulan Disember ataupun 1-2 hari sebelum tu,
Sebelum mereka mengundi, sudah pasti mereka akan mendapat pandangan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Kena ingat Datuk Seri Najib ni dengan baginda tuanku ni daripada kecil bersama. Mereka ni daripada kecil sama-sama orang Pekan. Jadi takkan mereka tak berhubung, tak minta pandangan. Kalau misalnya tuan-tuan ingat ni kita punya yang Tuan Agong ni tak tengok Facebook. Tak tengok apa yang berlaku di media sosial. Tidak faham bagaimana rakyat kat bawah susah. Bener juga ya. Silap-silap sebelum nak dekat dengan hari mengundi ni, silap-silap baginda tuanku sendiri memberikan restu supaya kalau tak dipersetujui apa yang dipohon oleh rakyat ini, maka terpulanglah kepada ahli parlimen ini untuk menolak. Ini mungkin berlaku, tuan-tuan. Kena faham, baginda tuanku adalah seorang yang cukup dekat di hati rakyat. Jadi akhirnya apa saja kehendak rakyat, sekiranya ianya tak memudaratkan negara, sudah pastilah tuanku akan cuba untuk memastikan bahawa ahli-ahli parlimen ini akan melaksanakan, meluluskan sesuatu yang dekat dengan hati rakyat, insya-Allah, tuan-tuan.